Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini masih lagi kita dalam surah Al-Fatihah. Panjang sikit lah ya, tapi tak apalah, moga surah ni surah yang paling agung ya, dalam Quran, yang paling penting dalam kehidupan kita, yang paling panggil padat isi kandungannya, kerana dia adalah inti kepada Al-Quran. Dia adalah ibu ummul kitab. Jadi patutlah panjang sikit lah supaya kita dapat perhatikan makna dia. Baik, kita kembali, kita baca sama-sama surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik sekalian alam, pentadbir, pencipta, penguasa, pemberi rezeki. Dialah Allah. Daripadanya kita datang dan kepadanya kita kembali. Selawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian Rasul, kekasih Allah yang paling agung, manusia yang paling sempurna, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat juga ke atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia, dan para pengikutnya yang setia di atas agama dan sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cerita kita dalam surah Fatihah ni berada pada ayat yang terakhir pada hari ini, iaitulah pada huraian tentang Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iaitulah melihat ataupun memahami ciri-ciri, sifat-sifat tiga golongan yang disebut dalam ayat ini.
Golongan yang pertama ialah golongan yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Golongan yang pertama, golongan orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Yang ni kita pun bahas pada hari semalam. Siapa dia? Mereka adalah orang yang mentaati Allah dan Rasul. Mereka adalah orang yang mengikut jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan mereka juga adalah orang-orang yang saleh. Golongan inilah yang kita nak ikut jejak langkah mereka. Dan golongan inilah kita minta kepada Allah agar Allah pandu kita mencontohi mereka. Kerana apa? Kerana mereka ini berada di atas jalan Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun golongan yang kedua ialah ghairil maghdubi alaihim. Dua lagi ni di ujung adalah golongan yang kita berlindung dengan Allah dari menyerupai mereka. Dan kita berlindung dengan Allah Azza wa Jalla dari mengikuti apa yang mereka buat. Golongan ini Allah Ta'ala tak sebut nama dia, tapi Allah Ta'ala sebut sifat dia. Golongan yang kedua ni nama dia ghairil maghdubi alaihim. Bukan golongan yang dimurkai ke atas mereka. Bukan golongan yang dimurkai ke atas mereka. Humul ladzina fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa 'adalu anhu. Disebut dalam tafsir, mereka adalah orang yang rosak keinginan mereka, iaitu mereka mengetahui kebenaran akan tetapi meninggalkannya. Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang sesat. Golongan yang sesat. Wa humul ladzina faqadul ilma fahum haimuna fid dhalalah wa la yahtaduna ilal haqq. Golongan yang ketiga, golongan yang sesat ialah orang yang tidak menemui jalan ilmu. Orang yang tidak menemui jalan ilmu, lalu mereka tenggelam dalam kesesatan. Jadi kita boleh nampak ada tiga trend, tiga sifat yang hubung kait dia dengan dua perkara. Perkara pertama ialah ilmu. Perkara yang kedua ialah amal, perbuatan. Golongan yang kedua, dia ada ilmu tapi dia meninggalkan ilmu tersebut dalam beramal. Jadi dia buat kerja tak ikut ilmu dia. Ataupun dia ada ilmu meninggalkan amal. Golongan ni Allah murka. Golongan yang ketiga, ada amal tapi tak ada ilmu. Jadilah mereka golongan yang sesat. Bila kita kenal dua perkara ni dan kita nampak pada golongan yang kedua dan ketiga, fahamlah kita bahawa golongan pertama yang kita baca semalam sifat mereka ialah ciri mereka, mereka berilmu dan juga beramal. Mereka berilmu mengikut panduan dari Allah dan Rasul, dan mereka beramal dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasul.
Siapakah mereka ini? Kalau golongan pertama kita dah sebut semalam ayat Quran yang Allah Ta'ala kata faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Golongan yang pertama itu mereka orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu kita kenal. Golongan yang kedua ialah golongan Yahudi. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut nama Yahudi? Allah Ta'ala sebut sifat mereka saja. Sebab yang Allah Ta'ala murka bukan kerana bangsa. Allah tak marah kepada Yahudi sebab dia Yahudi. Tak. Allah marah kepada Yahudi sebab sifat yang ada pada dia. Jadi kalau orang tu Yahudi tidak bersifat seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, dia asal bangsa Yahudi, kemudian dia masuk Islam dan elok Islam dia, maka Allah Ta'ala terima. Sebab Allah tak benci kepada mereka, Allah tak marah kepada mereka sebab mereka Yahudi. Allah marah kepada mereka sebab sifat mereka. Apa dia sifat Yahudi? Mereka fa'alimul haqqa. Yahudi ni dia tahu benda kebenaran. Orang Yahudi ni dia tahu kebenaran. Tapi ada tapi dia. Tapi dia tak nak mengikut kebenaran yang dia tahu. Dia tahu apa? Dia tahu Nabi Muhammad tu utusan Allah. Dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia kenal anak dia sendiri. Tuhan kata dalam Quran. Kadang kalau kita tengok Yahudi ni, ada hari ni tu masih lagi dia tak buat benda-benda sesama dia lah. Dia tak buat benda-benda hak kau. Kalau nak makan, makanan yang halal. Riba sama-sama dia tak makan. Sama-sama dia lah. Tapi dengan orang lain, akhir sekali dia kata apa? Dia kata tak ada orang yang masuk syurga melainkan Yahudi. Pasal apa? Pasal dia tak nak ikut agama Islam. Dia tak nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah murka kepada mereka kerana mereka ni dia tahu kebenaran tapi dia tak nak ikut. Hatta mereka ni sampai kepada jahatnya mereka. Mereka tahu kebenaran, malah mereka berusaha untuk membunuh Nabi. Dia kenal Nabi, dalam kitab dia ada cerita Nabi, tapi punyalah jahat sampai mereka ni nak bunuh Nabi. Sebab tu jadilah mereka ni orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi sifat tu Allah Ta'ala benci. Allah Ta'ala murka kepada sifat. Yang ketiga ialah golongan yang sesat. Sama juga Allah Ta'ala tak sebut nama mereka ni, walaupun dalam tafsir mereka ini adalah golongan Nasrani. Allah Ta'ala tak sebut nama mereka. Allah Ta'ala sebut sifat mereka adalah orang yang sesat. Kenapa dia sesat? Kita dah sebut dah sebelum tadi. Mereka ni rajin buat amal tapi tak ada ilmu. Mereka ni rajin buat amal, rajin baik, juruh, sehingga Allah Ta'ala kata la tajidan ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu la tajidan ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku wa la tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku.
Kamu akan mendapati, surah Maidah ayat 82. Kamu akan mendapati, surah Maidah ayat 82. Kamu akan mendapati golongan yang paling benci, memusuhi orang-orang yang beriman, ialah golongan Yahudi dan golongan musyrikin. Dia orang ni paling benci kepada orang beriman. Yahudi tengok orang Islam, marah, benci. Tuan-tuan tengok apa dia hak dia buat di Palestin. Sampai hari ni kita boleh nampak Tuhan tunjuk betul dalam Quran bencinya dia kepada orang Islam dan memusuhinya dia terhadap orang Islam. Daripada kecil lagi dia dah ajar dah untuk memusuhi orang Islam. Yahudi. Dia tahu tak? Dia tahu. Tapi dalam hati dia ni dia ada, orang panggil, keinginan yang jahat. Keinginan yang jahat. Padahal dia makan sembelihan, makan sembelih serupa kita. Dia bagi salam pun ada salam, dia shalom. Kita assalamualaikum, dia shalom. Maknanya dia ni ada bagi sedikit kesamaan dan dia monoteism. Yahudi dia tidak mensyirikkan, dia agama menyembah satu Tuhan, dia panggil monoteism. Dia tak ada Tuhan lain, dia menyembah Allah juga. Cuma dalam bab syariat dia tak nak ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia benci kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia rasa dia adalah umat yang terbaik. Dia dah rasa dia umat yang terbaik. Dulu siapa dia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba. Kami ni anak-anak Tuhan dan yang paling dikasihi Tuhan. Jadi bila datang syariat Islam, dia rasa dia lebih baik daripada Islam. Dia tak nak tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memusuhi pula orang Islam. Dia berusaha nak bunuh Nabi. Dia mengkhianati Nabi dalam apa ni, sirah kita baca. Dan dia sampai hari ini kebencian dan permusuhan mereka terhadap umat Islam masih berterusan. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sama, surah Al-Ma'idah ayat 82 ni, وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Dan kamu akan mendapati orang yang paling dekat kasih sayang mereka kepada orang-orang yang beriman adalah golongan yang mengaku bahawa kami ini Nasrani. Orang Kristian baik, dia baik dengan orang Islam, tak serupa Yahudi. Yahudi jahat, orang Kristian baik. Melainkan orang Kristian yang memang dia dipengaruhi oleh Yahudi. Kita tengok hari ni lah, Quran sebut orang Kristian paling baik dengan orang Islam, banding dua tu lah. Dan realitinya macam tu. Yang bantu orang Islam bila berlaku gempa bumi, bantu mereka waktu tsunami, bantu tempat kita waktu banjir baru 2014. Orang Kristian kadang-kadang dia awal lagi dia daripada kita. Kita tak sapa, dia sapa tu. Bagus dengan manusia. Tapi dengan Allah, dia pergi sembah Nabi Isa. Itu masalahnya, dia baik tapi tidak ada ilmu, tidak dipandu. Jadi kebaikan yang tidak dipandu ni tidak bermakna. Waktu kalau ada kata orang tu baik, dia ni baik dengan manusia, tidak boleh menandingi hubungan baik dengan Allah.
Maknanya kalau dia baik dengan manusia saja tapi tak baik dengan Allah, maka orang ni tidak akan dinilai di hari kiamat. Jadi kita ni nombor satu kena baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nombor satu, hak paling besar hak yang kita kena jaga ialah hak Allah. Kalau dia ni, kalau kita kata dia ni kawan kat, baiklah dia. Kawan susah, dia lah orang paling mula-mula sampai. Kalau nak korban, ibadat korban, hak duduk sah pertama ni, tengok je. Hak mari tumbang lembu tu, hak tak ada mari sebelum ni. Nah, kampung saya lah, saya cerita tu tidak sini. Sini lain sini. Hak mari tumbang lembu tu, hak tak mari masjid. Tapi dia bagi air korban, dia lah sungguh sekali. Dia kepok kepala lembu, rebuh pu. Kagah dia ni. Kita hak duduk semaya pertama tu tunggu tengok. Lagi dia tak berubah lembu, tak boleh sembelih kita. Ajin dia. Baik dengan orang. Tapi dengan Allah tak baik. Tak semayang. Bukan setakat tak mari masjid tak semayang. Orang kata orang lagu ni dia berubah lembu boleh lah. Tapi dengan kalau dia suruh dia sembelih tak sah maya kita, tak sah malah kita. Hubungan dengan Allah nombor satu. Dengan manusia bukan kita tak nak, tapi manusia tu dia orang panggil kesinambungan daripada hubungan dengan Allah. Jadi mereka orang Nasrani ni orang baik, tapi kebaikan mereka tidak akan dinilai oleh Allah kerana mereka berada dalam kesesatan. Dua sifat inilah yang kita nak kena jauh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi seperti Yahudi dan jangan jadi seperti Nasrani. Tapi kalau tak ada nama pun, sifat tu yang penting. Jangan perangai supaya Yahudi, jangan perangai supaya Nasrani. Macam mana? Perangai Yahudi dia tahu kebenaran tapi dia tak nak ikut kebenaran. Perangai Nasrani dia rajin buat amal tapi dia tak nak belajar ataupun di atas jalan yang benar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada satu faedah, dia panggil faedah. Faedah yang halus yang kita nampak tapi dia merupakan bab penting dalam akidah. Iaitu bila Allah Taala nama-namakan golongan, tiga golongan. Okey. Pertama Allah sebut siratal ladzina an'amta alaihim. Perhati ni kena ngaji bahasa Arab sikit, tata bahasa Arab. Siratal ladzina an'amta, ada kalimah ta. Ta ni yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Maka dalam ayat ni bab nikmat, Allah menyandarkan nikmat tu kepada dirinya. Boleh faham? Allah Ta'ala menzahirkan dari sudut bahasa. Bila kita tengok orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, jadi dari sudut susunan ayat keluar nama engkau. Engkau ni siapa? Allah. Allah zahirkan fa'ilnya. Siapa yang beri nikmat? Allah. Maknanya dalam kehidupan kita ni, semua kebaikan dan nikmat yang kita dapat datangnya dari Allah. Satu. Yang kedua, bila Allah Ta'ala sebut ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai ke atas mereka.
Tak sebut siapa dia yang murka ke atas mereka. Tapi Allah Ta'ala yang dimurkai. Okay? Dimurkai. Dalam bahasa orang panggil apa? Orang putih ke dia panggil? Bahasa orang putih dia panggil apa ni? Satu dia panggil macam eaten. Bukan eat pun pas tak? Eaten bukan tau? Bahasa Inggeris dia panggil apa? Tata bahasa tu. Bukan past tense, present tense dia panggil. Boleh? Tak ingat lah saya pun. Maknanya dia bahasa Arab dia panggil mabni lil majhul. Tidak dinyatakan siapa yang buat, tapi menunjukkan perbuatan tu ada orang yang buat. Boleh faham kan? Contohnya Muhammad makan ikan. Contoh Muhammad makan ikan. Kita tahu siapa yang makan? Muhammad. Dari sudut bahasa. Tapi kita kata ikan itu dimakan. Apa mana ikan? Tak ada dah, ikan kena makan. Siapa makan? Tidak dinyatakan. Boleh faham? Tetapi dalam masa yang sama, perbuatan makan tu menunjukkan ada orang yang buat. Boleh faham tak ni? Jadi dalam kalimah maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai. Pertama, Allah tidak menyandarkan perbuatan murka tu, tak sebut nama Allah. Tidak seperti nikmat. Nikmat orang yang engkau beri nikmat. Dia tak sebut. Bukan orang jalan orang-orang yang engkau murkai. Allah Ta'ala tak sebut itu. Bukan jalan-jalan orang yang dimurkai. Dan bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Tapi sebaliknya Allah Ta'ala kata, bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi bab ini kita panggil isnadul khairi atau isnadul in'am lillahi atau ilallah dunal idlal. Menyandarkan kebaikan itu kepada Allah dan tidak menyandarkan keburukan itu kepadanya. Walaupun secara hakikinya semua benda baik dan buruk ni datangnya dari Allah. Sebab tu kita kata apa yang baik itu dari Allah dan apa yang buruk itu dari keburukan diri saya sendiri. Tapi kita tahu bahawa baik buruk sebenarnya datang dari Allah. Bila seorang tu kata yang buruk daripada diri saya sendiri, bukanlah bermaksud dialah yang menentukan hidup dia soal tu. Boleh faham? Kita sandarkan kebaikan saja kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Allah Ta'ala kata. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa sahaja yang menimpa kamu dari kebaikan datangnya dari Allah. Dan apa sahaja yang menimpa kamu dari keburukan itu kerana dirimu sendiri. Kerana Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran yang lain, apa tu? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah kebaikan yang dia bagi kepada manusia, melainkan manusia itu sendiri yang mengubah kebaikan itu pergi kepada keburukan. Itu makna asal kita ayat tersebut. Mana Allah Ta'ala tak akan ubah nikmat hak dia bagi. Asalnya Allah bagi semua, Allah nak bagi kebaikan. Tidak ada anak yang lahir atas muka bumi ini melainkan dilahirkan di atas fitrah. Allah dah bagi dah. Dalam hati mereka ada fitrah. Semua manusia macam tu.
Allah juga berkehendak hantar Rasul untuk sekalian manusia. Allah juga turunkan Quran untuk sekalian manusia. Jadi tiba-tiba kalau ada manusia yang meninggalkan Quran, jangan salahkan ke Allah. Jangan sandarkan, aku ni, contohlah seorang tu kata, aku bukan tak nak beriman, tapi tahulah tak ada hidayah. Dia jawab gitu. Mau semayang lah, aku bukan tak nak semayang, tapi tak siapa seru lagi, Tuhan tak ui lagi hidayah. Kita kata kan, orang ni dia telah menyandarkan kesesatan dia kepada Allah secara batil. Seru mana tak sampai? Seru mana yang tak sampai? Quran tak sampai kamu. Contoh kita kata, boleh baca tak Quran? Boleh, lepas tu tak sampai mana? Nabi Muhammad tidak diutuskan kepada kamu. Kena ngaku dia nak buat Nabi Muhammad. Masalah dia, kamu yang tak nak ikut Nabi Muhammad. Masalahnya kamu yang tak baca Quran, kamu yang tak memahami dia, kamu yang ingkar. Sedang Allah Ta'ala ni telah memberikan segala kenikmatan kepada manusia. Okey? Kalau dia tak dapat juga hidayah setelah diberikan, maka itu antara rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita kata, siapa yang Allah berkehendak Allah bagi hidayah, dan siapa yang Allah berkehendak juga Allah Ta'ala tidak bagi hidayah kepada dia. Tapi kalaupun dia tak dapat hidayah, jangan salahkan Allah, kerana Allah Azza wa Jalla dalam bab adab, kita tidak menyandarkan keburukan kepada Allah. Kerana bagi orang mukmin, semua benda yang Allah bagi kepada dia adalah kebaikan. Hatta bila dia ditimpa musibah sekalipun, dia ditimpa musibah dia, hilang harta, hilang anggota, datang kepada penyakit dan sebagainya, tetap orang mukmin ni dia akan baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang mukmin tetap dia akan baik sangka dengan Allah. Sehingga Nabi SAW ajar kepada kita sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi panggil isnadul in'am ila Allahi dunal idlal. Kita sandarkan nikmat itu kepada Allah. Sebaliknya, kesesatan dan penyimpangan dari jalan Allah itu semua adalah salahnya manusia. Walaupun secara hakikinya benda semua hidayah dan kesesatan ini datangnya dari Allah. Dan ini juga menjadi hujah kepada orang-orang yang tidak beriman dengan takdir, yang kita panggil sebagai golongan qadariyah, yang kata siapa-siapa yang sesat tu sebenarnya tak ada hubung kait langsung dengan Allah. Dia yang pilih jalan sesat dia sendiri. Tak boleh kata gitu juga. Kita tak boleh kata siapa yang sesat tu sebab dia sendiri yang nak sesat. Tak ada kaitan langsung dengan Allah. Takdir masih lagi takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mentakdirkan gitu. Adalah rahsia yang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidaklah bermaksud manusia itu dia berkuasa di atas takdirnya sendiri. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, disunatkan setelah membaca Fatihah untuk mengatakan amin. Itu bab ta'minu ba'dal Fatihah. Dan dalil yang menyatakan perkara tersebut adalah dari hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian Nabi sebut amin, madda biha sautahu. Nabi memanjangkan suaranya, maknanya amin, amin.
seperti bacaan Yasin, Yasin, amin. Itu. Baik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Nabi sendiri baca amin sehingga didengari oleh orang yang di belakangnya. Jadi imam pun kalau jadi imam, dia sendiri pun kena baca amin. Jangan dia waladdallin, makmum baca amin, dia tak baca, tak, dia pun baca juga. Okey, dia baca amin, makmum pun baca amin, dua-dua kena baca. Dan kelebihan dia apabila sama amin ni dengan aminnya malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim, qala idza ammana al-imanu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Apabila imam tu baca amin, maka kamu di belakang aminlah bersamanya. Idza ammana al-imamu fa aminu. Bila imam tu sebut amin, kamu pun sebutlah amin, kata Nabi. Kerana sesiapa yang sama aminnya serentak dengan aminnya para malaikat, maka diampunkan semua dosa-dosanya yang telah lepas. Jadi kelebihan kita sebut amin ni, siapa yang semayang belakang imam, tiba-tiba dia imam baca amin, dia pun baca juga amin. Dia tak tahu masa yang sama malaikat pun nak aminkan. Jadi ada tiga pihak yang kata amin. Satu imam, dua makmum, ketiga malaikat. Dan Nabi kata, apabila samanya amin kamu dengan aminnya malaikat, maka Allah ampunkan dosa-dosa kamu yang telah lepas. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini juga kelebihan bagi orang yang datang salat berjamaah. Okey? Kelebihan bagi orang salat berjamaah. Sebab aminnya imam dengan makmum ni ada pada jemaah. Baik. Tiba-tiba dia sembahyang seorang. Apakah dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Ataupun ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Apakah amin disunatkan juga bagi orang yang salat sendirian? Soalan. Baik. Berkata dari disebut wa naqala Abu Nasr al-Qushairi 'anil Hasan wa Ja'far as-Sadiq annahuma shaddada al-mim min amin. Ni disebut dari Abu Nasr al-Qushairi, dari Hasan al-Basri dan juga Ja'far as-Sadiq, dia kata mereka berdua mengaminkan amin, ada syaddah amin. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran kata amin al-baital haram. Tapi masyhur dalam hadis bu amin. Qala ashabuna wa ghairuhum wa yustahabbu dhalika liman huwa kharijus salah. Disunatkan juga bagi orang yang duduk di luar salat. Maknanya kalau kita baca Fatihah macam kita dah dengar nak sebulan tadi, walaupun kita tak salat pun bila kita baca Fatihah kita sebut juga amin. Kerana amin itu maknanya ya Allah perkenankanlah doaku.
wa yata'akkadu fi haqqil musalli, dan lebih ditekankan pada orang yang salat. Maknanya luar sembahyang pun baca amin, dalam salat lebih lagi kena kata, lebih lagi sunat dia untuk kita kata amin. Wa sawa'an kana munfaridan au imaman au ma'muman wa fi jami'il ahwal, dan sama ada dia salat sendirian, atau dia menjadi imam, atau dia menjadi makmum, dalam semua keadaan disunatkan untuk baca amin. Dan mudah-mudahan kita harap boleh jugalah fadilat, kelebihan, keampunan dosa bagi orang yang baca amin ni, walaupun dia walaupun di luar daripada salat berjamaah. Mudah-mudahan salat sendiri dapat juga, mudah-mudahan di luar salat dapat juga. Sebab Nabi SAW memang hadis tu, mudah-mudahan Nabi sebut apabila imam kata amin, kamu sebut amin. Dan sesungguhnya siapa yang sama aminnya dengan malaikat, diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Mudah-mudahan dia termasuk dalam semua keadaan. Tapi yang paling utama ialah dalam solat berjamaah kita lah. Okey. Qila wafaqa ta'min al-malaikah fi zaman, wa qila fil ijabah, wa qila fi sifatil ikhlas. Dikatakan sama dengan malaikat pada waktu dia, ataupun pada saat sama dengan permohonannya malaikat. Yakni malaikat juga bermohon kepada Allah, lalu tiba-tiba sama dengan waktu tu Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Okay? Sehingga dalam riwayat Ad-Daruq Imam Abu Daud, Bilal pernah minta, ya Rasulullah la tasbiquni bi amin. Ya Rasulullah, janganlah kamu cepat mendahului aku dengan amin. Sebab maknanya bagi imam bila dia baca waladdallin, berhenti sekejap, amin, supaya makmum boleh sebut sama dia. Jangan kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, makmum pun terabur belakang makmum. Maknanya dia kalau boleh, imam tu sendiri dia berusaha supaya membantu makmum dia untuk semua sama-sama sebut amin. Pasal apa? Kita fikir kita nak bagi pahala kepada orang belakang. Kalau kita baca untuk kita sendiri bolehlah, tapi kalau kita baca untuk orang, kita dapat pahala. Sehingga dalam riwayat Abu Daud, Bilal pernah kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, janganlah mendahuluiku dengan amin. Maknanya biarlah aku sempat sebut dengan Nabi, amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah habis kita. Jadi kesimpulan daripada surah Fatihah ni, apa yang dapat kita simpulkan daripada mustamilatil Fatihah, kandungan-kandungan isi kepada Fatihah, dia adalah 7 ayat. Di dalamnya ada puji-pujian terhadap Allah, dan di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang tinggi. Di dalamnya ada cerita tentang hari akhirat. Di dalamnya ada ketundukan hamba kepada Tuhan yang menciptanya. Di dalamnya ada keikhlasan dalam ibadah hanya kepadanya. Di dalamnya ada tauhid, mengesakan Allah pada pengabdian, atau disebut tauhid bil uluhiyah. Di dalamnya ada penyucian terhadap Allah Azza wa Jalla dari segala kesyirikan, segala saingan dan juga tandingan. Di dalamnya ada sifat ketundukan dan permohonan kepada Allah. Di dalamnya ada cita-cita untuk diberikan dan harapan diberikan jalan yang lurus. Di dalamnya Allah Ta'ala menyatakan sifat orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka.
Di dalamnya ada jalan yang menyampaikan kita kepada syurga, dan di dalamnya ada perlindungan dengan Allah daripada jalan-jalan yang tidak Allah redha. Di dalamnya ada juga penjagaan daripada jalan-jalan neraka, dan di dalamnya ada peringatan buat manusia agar tidak menyertai dan tidak bersama dengan golongan-golongan dahulu yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya antara inti utama dalam Quran. Kita akan baca Quran 30 juzuk, inti dia apa yang dirangkumi oleh Fatihah. Intinya tentang Allah, tentang puji-pujian terhadap Allah, tentang nama-nama Allah, tentang hari kiamat, tentang apa kita sebut tadi. Itulah inti kepada Al-Quran. Kisah orang-orang terdahulu, cerita hak dalam ni ada dua sifat, Yahudi dan Nasrani. Tapi bila kita tengok apa yang berlaku pada Fir'aun, sama dimurkai oleh Allah. Apa yang berlaku kepada Namrud, dimurkai oleh Allah. Apa yang berlaku kepada golongan-golongan yang Allah timpakan azab kepada mereka, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, semua kaum-kaum Nabi terdahulu yang Allah timpakan azab, itu menunjukkan mereka adalah orang-orang yang Allah murka. Jadi semua kisah-kisah nanti dalam Quran akan kembali kepada inti yang kita sebut. Sebab Quran dikenali, Al-Fatihah dikenali sebagai Ummul Kitab. Alhamdulillah, hari ini tamatlah kita tafsir surah Al-Fatihah. InsyaAllah ada rezeki kita akan masuk pada surah Al-Baqarah pada besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.